Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah lana sadrana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Nawaitu ta'lam wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa nafa'a wal intifa' wal ifada wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata alal khair ibtigha wajhilah wa qurbih wa thawabih subhanahu wa ta'ala. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin. Kata dia bahagian najis. Kalau dalam yang Arab dia kata aqsamun najasati wa kaifiyati izalatuha. Baik, ini satu bab, satu pasal pada menyatakan bahagian najis dan cara-cara menyucinya. Dalam bab ni dia cerita bahagian najis. Najis terbahagi kepada berapa bahagian dan bagaimanakah najis yang bahagian-bahagian tu bagaimana kita nak menyucikannya. Tengok ya. Kata dia najis itu pula dibahagi kepada 3 bahagian. Ini secara khusus. Dulu secara umum. Secara umum dulu bila sebut najis itu disebut darah, nanah, danur, susu binatang yang tak boleh dimakan, arak, benda yang cair yang memabukkan. Kemudian anjing, khinzir, itu secara umum. Jadi masuk pula pengarang kitab ni menerangkan kepada kita najis tu secara khusus, secara khas terbahagi kepada 3 bahagian. Baik, mana 3 bahagian tu? 3 bahagian najis tu. Yang pertama, najis mukhaffafah. Yang pertama disebut an-najasatul mukhaffafatu. Najis mukhaffafah. Apakah dia najis mukhaffafah? Kalau tengok pada sudut bahasa, mukhaffafah tu ialah najis yang diringankan. Itu pada bahasa Arabnya. Mukhaffafatun maksudnya benda yang diringankan. Jadi maksud diringan ni bukanlah makna timbangannya tu ringan.
Tapi apa dia? Tengok ya. Kata dalam kurungan tu dia kata yang ringan. Mana yang diringankan lah. Baik. Najis yang mukhaffafah ni, najis mukhaffafah ni ialah iaitu air kencing kanak-kanak lelaki. Air kencing kanak-kanak lelaki. Bila sebut air kencing, maka tidak termasuk najis-najis yang lain. Kalau najis lain, dia tak jadi najis mukhaffafah lah kalau bukan air kencing. Dia najis mukhaffafah ni ialah air kencing, baul. Air kencing tu mana baulun? Baulun tu air kencing lah. Air kencing siapa? Air kencing kanak-kanak lelaki. Tak termasuk kanak-kanak perempuan ataupun kanak-kanak yang khunsa, tak termasuk. Tak termasuk kanak-kanak yang perempuan dan tidak termasuk kanak-kanak khunsa. Baik. Tengok ya. Kanak-kanak lelaki mana yang di bawah umur 2 tahun. Dia umur dia tak sampai 2 tahun lagi. Kanak-kanak lelaki, air kencing dia, kanak-kanak tu pula tidak sampai 2 tahun. Okey. Dan yang belum makan makanan secara mengenyang, melainkan menghisap susu sahaja. Tengok ya. Ini kadang-kadang banyak orang keliru tau. Banyak orang keliru dalam masalah melainkan menghisap susu sahaja. Tengok ya. Jadi kan kebanyakannya bila saya tanya, bila saya pergi masjid, pergi ke surau mana-mana lah. Saya mengajar baca kitab ni, tuan-tuan, bila saya tanya kan, menghisap susu sahaja. Susu siapa ni? Maka kan banyak jawapan yang saya dapat ialah susu ibu. Dia kata susu ibu kebanyakannya. Kenapa tuan kitab ni tak kata kalau kata susu ibu, baik dia kata macam ni. Dan yang belum makan makanan secara mengenyang, melainkan menghisap susu ibu dia sahaja. Kenapa tak kata macam tu? Kenapa dia kata yang belum makan makanan secara mengenyang, melainkan menghisap susu, melainkan menghisap susu sahaja. Jadi faham susu tu apa? Masa saya ngaji dulu kan saya tanya juga. Saya tanya juga tuan-tuan. Dalam ni kan, dalam yang Arab ni dia kata, dia kata najis mukhaffafah tu ialah ayyakuna baulan. Bahawa adalah najis mukhaffafah tu ialah air kencing, baul. Baul tu air kencing. Ayyakuna sabiyin. Ayyakuna min sabiyin. Yang kedua syarat dia. Bahawa adalah air kencing tu daripada kanak-kanak lelaki. Kemudian yang ketiga syarat dia alla yablugha as-sabiyyu haulain sanatain. Dia kata yang kanak-kanak tu tidak sampai umurnya 2 tahun. 2 tahun. Jadi belum sampai 2 tahun lagi lah. Mungkin setahun setengah ke, mungkin setahun ke, mungkin 6 bulan ke. Tu yang ketiga. Dan yang keempatnya, tengok dalamnya. Alla yut'ama ghairal labani litaghaddi. Dalam tu dia angka 1, angka 2 dia kata. Dalam ni dia sebut, okey. Dia sebut yang syarat keempat tu alla yut'ama ghairal labani litaghaddi. Bahawa tiada memakan selain daripada susu kerana mengenyangkan. Jadi dia sebut susu. Laban. Tengok ya. Jadi bila sebut laban ni, tuan tanya orang Arab ni, bila sebut laban, laban tu ialah susu yang diperah.
susu yang diperah. Tak kira lah. Yang diperah daripada daripada kalau manusia tu payudara tu lah. Kalau binatang dia tek bila binatang tu. Tu diperah ke situ. Itu namanya laban. Kalau susu yang diproses tu, itu tak nama laban. Itu namanya halib. Tu dalam bahasa Arab dia beza dia macam tu. Ada namanya laban dan ada namanya halib. Sebab tu kalau kita pergi ke Mekah, pergi Mekah, kalau pergi tanah Arab lah, kita nak minum teh susu. Kita nak minum teh. Kalau kat Malaysia sebut teh saja, orang kata itu teh susu lah. Kalau teh kalau teh tak ada susu panggil teh O. Teh O, Nescafe O. Kalau Nescafe dia mesti letak susu kan. Kalau kita pergi tanah Arab, kalau kita nak teh susu, jangan kata teh Syahri Laban. Bulat mata Arab tu tak bercakap macam tu. Pasal apa? Bila kata Syahri Laban tu maksudnya susu yang diperah. Mana susu asli. Susu yang tak campur dengan apa-apa. Itu namanya laban. Jadi kan bila sebut susu kat sini ni, yang selain dia kata melainkan menghisap susu sahaja. Yang kita fahamnya susu tu mana? Susu asli. Tak kira lah sama ada susu ibu dia ataupun susu kambing yang diperah ataupun susu unta yang diperah ataupun susu lembu yang diperah ataupun susu kuda yang diperah, asalkan susu. Bukan makna sini susu sini ialah susu apa? Susu yang kita proses tu, susu tepung ke, tojen ke, dogoro ke. Kalau dogoro tu, kalau budak tu minum susu dogoro, itu tak boleh kata mukhafafah lagi. Sebab itu bukan namanya laban. Itu namanya halib. Dalam bahasa Arab namanya halib. Jadi halib tu ialah susu yang diproses. Itu namanya halib. Jadi masuk susu di sini ni ialah susu yang dinamakan laban. Laban tu masuk susu yang diperah. Susu yang diperah. Ambil. Kalau dia hisap susu mak dia, itu susu lah tu. Ataupun susu kambing tu. Tu saya takut orang tersalah faham. Saya ulang-ulang tu. Jadi 4 syarat tu. Najis mukhafafah ni ada 4 syarat. Yang pertama, najis tu mesti air kencing. Satu. Yang kedua, najis tu pula, air kencing tu pula mesti daripada kanak-kanak lelaki. Tak termasuk kanak-kanak perempuan dan kanak-kanak yang khunsa. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, alla yablugha sabiyyu haulain. Yang ketiga, bahawa tiada sampailah kanak-kanak lelaki itu umurnya 2 tahun. 2 tahun. Itu yang keempat. Kalau lebih 2 tahun, tak boleh. Kalau lebih 2 tahun, walaupun dia minum susu mak dia, ataupun susu kambing, tapi umur dia 2 tahun setengah, atau 2 tahun sebulan, atau 2 tahun sehari. 2 tahun sehari, lebih sehari je. Walaupun dia hanya minum susu kambing, susu mak dia, maka tak boleh lagi dinamakan najis air kencing dia tu najis mukhafafah. Tak boleh. Baik. Syarat yang keempat, bahawa tiada memakan sesuatu selain daripada laban, selain daripada susu, untuk mengenyangkan. Untuk mengenyangkan. 4 syarat. Dalam ni 4 syarat. Dah ada ni. Najis mukhafafah tu ialah air kencing kanak-kanak lelaki. Kanak-kanak lelaki air kencing di bawah umur 2 tahun. Dan yang belum makan apa-apa melainkan hisap susu saja. Jadi minum susu saja untuk mengenyangkan. Baik, tuan-tuan ya. Okey. Ada juga masa saya baca kitab ni tuan-tuan kan, ada juga yang bertanya gini. Dia tanya gini ya. Dia kata kalau anak budak tu makan makanan tapi bukan secara mengenyangkan.
Dia makan tapi makanan tu bukan secara mengenyangkan. Makanan tu umpamanya makan main-main, bukan makan untuk kenyang tak. Dalam yang Arab dia kata gini, wala yadurru tahnikuhu binahwi tamrin au wa aslin wa asalin wa kadzalika ad-dawa'u wa ma yudau lil islah kamilhi wa sukri apa ni sukar namanya gula lah. Jadi tidak mudarat, maksudnya tak mudarat, masih lagi najis kanak-kanak tu tetap dinamakan najis mukhafafah kerana dia makan buah tamar, buah kurma. Kan masa kita kalau anak kita baru lahir, kita pergi tahnik. Tahnik tu belah mulut, kita belah mulut dia kan. Belah mulut dia, budak tu baca, nak ambil berkat daripada ulama. Ulama tu ambil air buah kurma, kunyah-kunyah dalam mulut dia, masukkan mulut kat budak tu. Ataupun asal tu madu lebah. Lembah letakkan mulut budak tu. Adakah najis dia bertukar? Tak. Pasal apa? Kerana buah tamar tu bukan makanan untuk mengenyangkan. Masa tu hanya untuk apa? Untuk tahnik dia. Jadi tak adalah jadi mudarat. Macam tu juga dengan ubat-ubatan. Katalah budak tu demam. Umur dia baru 6 bulan. Demam. Nak pergi klinik, makan antibiotik, nak makan paracetamol. Adakah mudarat? Tidak. Kenapa tu? Kerana itu nak islah, nak berubat atau nak memperbaiki. Ataupun campur juga dengan ada makanan yang dia letak garam sikit ataupun gula, itu pun tak mudarat juga sebab sikit. Bukan makanannya untuk mengenyangkan. Sedikit je. Jadi yang tu tak jadi mudarat, tetap namanya najis, dia najis mukhafafah. Fahamnya? Najis mukhafafah tu apa kan? Baik. Jadi cara nak menyuci najis mukhafafah ni lah. Kenapa najis mukhafafah ni dinamakan najis mukhafafah? Adakah timbangnya ringan? Bukan. Li'anna syari'a khaffafa fi hukmiha wahiyya allati tatawaffaru fiha arba'atu syurut. Dia kata dinamakan najis tu mukhafafah. Pasal apa tu? Kerana syarak menghukumkan najis mukhafafah tu ringan pada hukum. Cara menyucinya pun senang. Tak susah. Cara menyucinya pun tidak susah. Senang saja cara menyucinya. Baik. Macam mana cara menyucinya? Cara menyucikan najis mukhafafah ni ialah, dia kata cara menyucikannya, jadi najis mukhafafah tu cara dia macam mana? Boleh pakai recikkan air sahaja. Percikkan air atas tempat kena najis mukhafafah tu, dah dihukumkan suci dah. Percik saja. Nanti kita ambil dalil kat bawah ni, ada dalil Nabi SAW. Baik. Dia kata percikkan air sahaja. Rata-rata pada tempat kena najis itu, kena kencing tu. Kena kencing kanak-kanak tu. Setelah diperah atau dibuang airnya, ini pun tidak syarat. Kalau kita tak buang, atau tak perah air kencing tu, kita tak basuh, kita percik je atas air kencing tu, itu sudah memadai. Maksudnya tak perlu nak dihilangkan najis, yakni air kencing kanak-kanak lelaki tu. Yang tak sampai umur 2 tahun, yang belum makan apa-apa kecuali nak makan atau minum susu sahaja. Baik. Jadi kalau macam tu kan, ambil percik, tapi dengan syarat percikan tu mesti rata dan percikan tu mesti lebih daripada kapasiti air kencing tu. Kita percik banyak sikit, lebih daripada air kencing tu. Lebih banyak daripada air kencing tu, rata-rata. Pada tempat kena air kencing tu, setelah diperah atau dibuang airnya, iaitu memadai dengan tak payah dijirus. Tak perlu dijirus.
atau dicucurkan air itu atasnya, atas kencing tu. Tak perlu. Mana dalil dia? Tengok. Di bawah dalam kitab idaman penuntut tu kan. Sandarannya. Sandaran tu maksud dalil lah. Hadis riwayat daripada Imam Bukhari dan Muslim. Maksudnya hadis ni sahih. Sahih dan muttafaqun alaih. Diriwayatkan daripada Bukhari Muslim. Mana? Dia kata diriwayatkan daripada Ummu Qais. Satu orang sahabat ni perempuan, Ummu Qais. Ummu Qais tu dia ada baby, dia ada anak kecil. Tengok ya. Annaha bahawasanya Ummu Qais ni Ummu Qais ja'at, datanglah ia Ummu Qais tu bibnin laha, dengan anak dia, anak bagi Ummu Qais lah. Dengan anak baginya pergi Saririn yang kecil. Dia kecil lagi, anak dia masih baby lagi lah, kecil. Kecil tu digambarkan dalam hadis ni, lam yakulit ta'ama, yang tidak makan apa-apa lagi makanan, melainkan minum susu je lah. Lepas tu kan Nabi ambil, dia pergi jumpa Nabi. Ummu Qais ni datang pergi jumpa Nabi. Bawa baby dia. Fa'ajlasahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hijrihi. Lalu Nabi ambil budak tu, yakni anak kepada Ummu Qais tu, Nabi ambil letak atas riba dia, fi hijrihi. Nabi ambil letak atas riba dia, letak atas riba Nabi lah. Fabala, maka terkencinglah budak tersebut, alaihi, di atasnya, di atas riba Rasulullah. Atas riba Rasulullah tu, anak kepada Ummu Qais laki-laki ni terkencing. Mungkin zaman tu tak ada pampers lah, wallahu alam kan, kita pun tak tahu. Tapi memang sungguhlah air kencing budak tu kena kepada pakaian Nabi tu. Lepas tu kan Nabi buat apa ni? Nabi kata fada'a bima'in. Maka Nabi minta air. Ambil air ni. Lepas tu fanadajahu walam yaksilhu. Nabi ambil fanadajahu. Fanadajah tu maksudnya mempercik-percik ia Nabi tu akan air kencing tu. Walam yaksilhu, dan Nabi tidak basuh. Maksud tak basuh tu, Nabi tak hilangkan dulu air najis tu, tak hilangkan. Nabi tak hilangkan dia punya air kencing tu, Nabi tak hilangkan dulu. Jadi fahamnya apa? Fahamnya kalau najis mukhaffafah ni tak perlu dihilangkan airnya, tak perlu nak dicucurkan air lalu di atas air kencing kanak-kanak lelaki najis mukhaffafah ni lah. Tak perlu. Sebab itulah dinamakan najis ni najis mukhaffafah. Pasal apa ya? Kerana nak basuhnya mudah. Nak basuhnya mudah. Dalil tu, dalil daripada hadis riwayat daripada Imam Bukhari dan Muslim ni lah. Dalil tu dari Nabi berpecik. Banyak percikan tu lebih daripada air kencing tu. Lepas tu Nabi perah je air tu. Dah suci dah lah tu. Suci lah dia punya najis tu. Tu yang pertama, najis mukhaffafah. Baik, lepas ni kalau ada kekeliruan, minta tolong bertanya. Kita muzakarah malam ni tuan-tuan. Tuan-tuan, saya sayang kelas ni kan tuan-tuan. Tadi daripada Shah Alam tuan-tuan ya. Lepas sembahyang maghrib, saya bawa kereta, elok-elok sampai sini 9-10 minit. Baki lagi 5 minit. Baki lagi 5 minit. Pergi ambil air minum sekejap, datang terus buat kelas tuan-tuan sekalian. Baki 5 minit je tadi ni. 9 suku. Sampai 9-10 minit. Baik. Jadi okey. Jadi tuan-tuan kalau tak faham tentang najis mukhaffafah ni, kalau ada persoalan yang timbul, tolong tanya, insya-Allah kita muzakarah malam ni. Okey. Yang kedua, najis mughallazah. Yang kedua,
Daripada 3 bahagian najis ni dinamakan dia najis mughallazah. Apa dia najis mughallazah tu? Najis mughallazah tu dalam kurungan dia kata yang berat. Berat tu bukan maksud timbangannya berat. Tapi berat dinamakan ya dalam yang Arab yang tepat yang rujukan saya ni ya. Dia kata sababu tasmiyati bil mughallazati, sebab dinamakan najis dengan mughallazah li anna syari'a kerana syarak tu Allah dan Rasulullah ghallaza memberatkan fi hukmiha pada hukumnya. Pada hukum najis mughallazah ni berat. Dia berat. Berat tu berat cara basuhnya susah. Cara basuhnya tu agak susah. Jadi susah tu macam mana? Nanti tengok macam mana cara basuh dia dan kita kenalkan dulu. Kita tahu dulu najis mughallazah tu apa dia. Baik. Najis mughallazah ni iaitu anjing dan khinzir dan anak kacokannya. Tengok. Jadi kan jangan kata najis mughallazah tu hanya najis anjing dengan khinzir semata-mata. Dia ada 3 tu. Najis mughallazah ni anjing. Yakni kan batang tubuh anjing tu yang keluar daripada anjing tu semuanya mughallazah belaka. Sama ada air kencing dia, tarik dia, bulu dia, air liur dia, tarik telinga dia, tarik hidung dia, tarik gigi dia. Semuanya adalah najis. Semuanya namanya mughallazah. Semuanya mughallazah belaka tu anjing tu. Mana batang tubuh anjing tu semuanya mughallazah belaka. Dan khinzir. Tapi dalam ni kata ba alif bayar lah. Tapi tak tergamak nak cakap, nak baca ba alif bayar tu, nak bunyikan tu tak tergamak saya. Saya cakap Arab. Khinzir. Padahalnya khinzir sama je kan. Bahasa Melayu ba alif bayar tu. Bahasa Arab tu khinzir. Tapi tak tergamak nak cakap. Okay. Jadi najis mughallazah ni ialah anjing, khinzir dan anak kacokannya. Jadi anak kacokan ni kan dia terbagi kepada 2 tau. Anak kacokan ni kan sama ada kacokan tu anjing dengan khinzir. Sama ada anjing dengan khinzir ataupun khinzir dengan anjing. Khinzir tu bapaknya, ibunya anjing. Ataupun anjing bapaknya, ibunya khinzir. Ataupun khinzir dengan anjing ni berkelamin dengan binatang yang halal. Umpamanya, contohnya kan. Contohnya, kambing berkelamin dengan kambing. Anjing berkelamin dengan kambing. Kalau ada anjing, bapaknya, ibunya kambing. Keluar anak macam kambing. Maka walaupun rupa kambing sekalipun, tapi benih daripada anjing, tetap najis mughallazah. Tetap nama najis mughallazah. Ataupun binatang yang halal lagi. Apa ni? Kijang. Berkelamin dengan khinzir. Khinzir dalam hutan kan? Khinzir tu bapaknya, ibunya kijang. Lahir anak sebiji macam kijang. Maka tetap hukumnya apa dia? Tetap hukumnya adalah najis mughallazah walaupun anak binatang itu serupa dengan binatang yang halal sekalipun. Ini jaga baik-baik ni. Bila najis mughallazah tu jangan sebut 2 je. Jangan sebut anjing dan khinzir saja, jangan. Sebut juga anak bagi kacokan bagi kedua-duanya. Tengok ya. Okey. Jadi fahamnya anjing tu dah tentu najis mughallazah. Khinzir tu najis mughallazah. Dan anak yang dilahir daripada kedua-dua ni, anjing dan khinzir ni, jika seseorang terkena anggota seseorang atau pakaian seseorang, terkena dengan apa? Dengan darah binatang itu. Kena darah anjing. Ataupun pakaiannya kena darah khinzir. Baik.
Binatang itu tu kena pada 3 di atas tadi. Anjing, khinzir dan anak kacukan. Jadi binatang itu tu yang 3 di atas tadilah. Atau tahinya kena tahi khinzir atau tahi anjing ataupun tahi anak kacukan bagi kedua-duanya tu. Atau air kencingnya atau air liurnya atau badannya atau badannya yang basah. Tengok ya. Ini ini kalau saya baca dalam ni tuan-tuan ya. Dia kata najis dalam yang Arab kan. Najis mughalazah tu apa dia? Wahiya najasatul kalbi wal khinziri wa far'i ahadihima. Tengok ya. Innal far'a innal far'a yatba'ul akhassa min aslihi fin najasah. Jadi anak kacukan kedua-dua ni kenapa dihukumkan najis? Kerana anak tu mengikut ibu atau mengikut bapa. Jadi tuan-tuan jadi kalau macam tu yang dikata-kata ni dengan dia kata badannya yang basah. Bila kata badannya yang basah tu maknanya kalau tersentuh kita kering, anjing tu kering. Kita yang sentuh tu kering. Kemudian anjing tu kering. Anjing tu kering juga. Kita pun kering juga. Maka di sini atas jalan dalam kitab ni yang tu tak bukan najis mughalazah, maksud dimaafkanlah. Maksud dimaafkan. Syaratnya kena kena anjing tu kering, kita kering. Kalau sentuh badan dia lah. Khinzir tu kering, kita kering, khinzir tu kering. Baik. Jadi kalau macam tu tak apa. Kecuali kalau basah. Kalau basah. Kalau basah tak boleh. Kalau basah maka jadilah najis tu mughalazah. Badan anjing tu. Baik. Jadi maka cara menyucinya hendaklah dibasuh 7 kali. Dibasuh 7 kali dengan air lalu setelah dihilangkan ain najis tersebut. Katakanlah ginilah. Contohnya katakanlah seseorang tu terpijak, kakinya terpijak tai anjing. Okey. Jadi kena hilangkan tai anjing tu dulu. Kena hilangkan ainnya, kena hilangkan rasa dan baunya, hilangkan dulu. Pegang kalau masih ada rasa terasa lagi, maka itu masih lagi ada lagi lah. Jadi hilangkan dulu ain najis tu. Ain najis tu maksudnya rasa, bau dan warna. Lepas tu kena jirus 7 kali. Sekali daripada 7 tu mesti dengan air yang bercampur dengan tanah. Campur dengan tanah tu, bukan pasir. Tanah. Tanah tu tak kira lah. Tanah hitam ke, tanah coklat ke, tanah gambut ke. Asalkan ianya adalah tanah. Tanah liat ke. Tak kira lah asalkan tanah. Tapi pasir tak boleh. Dia mesti tanah. Pasir tak boleh. Baik. Jadi kalau dalamnya Arab dia kata tatuhuru an-najasatul mughalazah bisam'i ghasalat ba'da izalati ainiha. Dia kata basuh najis mughalazah ni dengan 7 kali basuhan selepas dihilangkan airnya. Ihdahunna, satu daripada basuhan yang 7 tu biturabin, dengan turab, dengan tanah. Tak dibenarkan dengan benda lain daripada tanah. Maksudnya air yang bercampur dengan tanah. Jirus dekat situ. Jirus. Lepas tu basuhlah, campurlah 7 kali, 6 kali lagi tu dengan air biasa. Wal afdalu, dan yang afdalnya ayyakuna wad'u turab fi ghaslatil ula. Yang afdalnya basuhan yang pertama tu dengan air tanah. Pasal apa? Bila kita basuh yang pertama dengan air tanah, 6 kali lagi air suci, air mutlak.
Maka tanah tu hilanglah. Tapi kalau kita basuh yang terakhir dengan air tanah, kita terpaksa guna air lain pula untuk menghilangkan air tanah tersebut. Baik. Hatta lau asaba rasyasun. Rasyas tu maksudnya percikan-percikan air tu. Bi ayyi ghuslatin ba'daha. Dia kata, dan jikalau sehinggalah jikalau mengenalah percikan air yang basuh najis tu sekalipun ba'da ghusli wa yaksilu ma asaba bil ma duna biturab bi adadi ma baqiya minal ghasalat. Maksudnya apa? Maksudnya najis tadi kita dah basuh tu maka kita percikan air tu tak masuk jenis ya. Mudah kita kata jenis ya. Sehingga kan dikatakan kalau mengena percikan pada pada mana-mana tempat basuhan tu selepas daripada kita jiruh dengan air tanah tadilah. Yang itu tak apa. Payak silu ma asaba bil ma duna biturab. Maksudnya kan kalau kita jiruh dah hilangkan air najis tu, kata kita pijak tak enjing tadi kan, kita dah hilangkan air najis. Rupa najis dah hilang, bau najis dah hilang, semua dah hilang belaka dah. Kita pun jiruh air tanah. Jiruh dengan air tanah. Bila jiruh dengan air tanah, maka kita jiruh pula dengan air biasa. Jadi terpercik. Bila terpercik tak apa lagi tu. Pasal apa kata tak apa? Takut kalau terpercik tu, kalau sekiranya najis tu tak suci lagi, percikan air tadi pun jadi najis juga. Sebab tu yang kita jiruh dengan air tanah dulu. Jiruh air tanah dulu. Jiruh dengan air tanah dulu. Pasal apa? Bila jiruh air tanah tu, maksudnya najis tadi tu dah dihukumkan suci. Cuma nak tambah lagi 6 kali lagi air suci tu. 6 kali lagi tuan-tuan sekalian. Tu cara menyucikan najis mughalazah. Okey. 7 kali dia kata setelah dihilangkan airnya, air najis tu dah kita hilangkan. Rasa, bau dan warna tu kita dah hilangkan. Okey. Kemudian kata dia jiruh dengan air pertama tambah 6 kali jiruh lagi. Satu daripada 7 jiruh itu air yang bercampur dengan tanah. Campur dengan tanah. Mana air tanah lah. Hanya ratakan di mana tempat kena najis itu. Jika hatta sehingga jika dikincah. Kincah tu tak lah ke mana kincah. Kincah tu kan goyangkan kain ataupun benda tu yang kena najis tu di dalam air yang mengalir. Dikincah. Kincah tu sebenarnya bahasa ni dah lama dah orang tak guna kincah ni. Saya tak pernah dengar lama dah tak pernah dengar nama bahasa kincah ni. Mungkin anak-anak sama sekarang dia tak faham dah bahasa kincah. Kincah tu macam kita pergi sungai kan. Air sungai tu keruh, air tanah. Kita pun goyang-goyangkan dia. Tarik, rendang, goyang-goyang, tarik, rendang, goyang 7 kali. Maka hukumnya sucilah kain tersebut yang kena najis anjing dan khinzir dan anak bagi katakan kedua-duanya. Dia kisahkan benda yang kena najis binatang itu ke dalam air yang keruh. Mana air tanah. Katalah sungai tu dia keruh lepas hujan. Air tanah lah tu. Kita pun kena goyang-goyang. Dan yang berarusan mengalir dengan 7 kali kincah nescaya sucilah ia. Jadi tu najis mukhaffafah. Baik, dah kena. Okey, sikit lagi kita nak perhabis ke malam ni. Kalau dan saya rasa tak dan ni sebab masa kita dah pukul 10 mungkin ada soalan-soalan. Jadi saya rasa elok kita berhenti kat situ. Kalau ada soalan najis mutawassithah, kita berhenti kat situ. Nanti kita baca pula minggu depan najis mutawassithah, najis pertengahan. Wallahu a'lam bissawab. Baik, ada soalan tak berkenaan dengan najis mukhaffafah dan najis mughallazah? Ada soalan tak? Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam. Okey, untuk najis mughalazah ni, bila dia binatang tu kacupkan tu, macam mana kita nak pastikan dia kacupkan? Yang ini sebenarnya kan dalam fiqh dia sebut tu kan tidak semestinya benda tu ada. Tak semestinya benda tu berlaku. Tapi dia sebut kalau berlaku. Kalau tanya saya Puan Azhar berkenaan dengan macam mana nak kenal anak tu anak anjing sedangkan rupanya nak rupa kambing. Yang ni saya tak boleh jawab sebab saya tidak ada tak ada kepakaran berkenaan dengan nak mengenal kambing yang bapaknya anjing. Sebenarnya pun tidak ada yang berlaku macam tu, tak ada. Cuma dalam masalah ni, dalam fiqh ni kan, dia bercakap fiqh ni kalau berlaku macam tu lah hukum dia. Kalau sekali berlaku kata anjing tu berkelamin dengan kambing sehingga melahirkan anak macam kambing sekalipun hukumnya adalah najis. Tapi ada ke? Wallahu a'lam. Untuk kenal dia, wallahu a'lam. Yang ini kena tanya orang yang pakar dalam bidang mengenal binatang-binatang ni. Bertanya pada saya, wallahu a'lam. Saya tak boleh jawab. Mungkin macam kan baru-baru ni kan ada satu grup tu dia hantar lembu, macam lembu tapi badannya macam khinzir. Kakinya pendek. Itu pun kita tak boleh nak memastikan itu adalah anak daripada khinzir. Mungkin dah jenis kambing tu macam tu. Tu wallahu alam. Tu saya tak tahulah. Tapi kita kena hati-hatilah. Zaman ni kita kena hati-hatilah. Untuk mengenali tu wallahu alam. Saya tak berani nak jawab. Lagipun saya rasa dalam fiqh dia cerita benda tu kerana kalau ada benda tu berlaku maka macam tu lah hukumnya. Tu dia. Wallahu alam. Baik, ada lagi? Ada lagi soalan? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Sila. Minta maaf Ustaz, Ana nak tanya satu soalan. Bagaimanakah nak menyucikan najis mukhaffafah jika tiada air mutlak? Adakah memadai dengan menyucikan dengan bahan yang kesat? Kalau najis mukhaffafah, dia terpaksa guna air juga. Dia tidak ada jalan lain untuk menyucikan najis mukhaffafah. Tak ada. Dia mesti percikan air mutlak ke atas benda yang kena najis mukhaffafah. Dia tidak boleh menggunakan lain daripada air mutlak untuk dipercik di atas kain yang kena air kencing kanak-kanak lelaki. Okey. Ada soalan daripada Siti Syahirah ni. Dia kata, Assalamualaikum Ustaz. Kalau tiada tanah boleh guna sabun samak ke? Saya kan tuan-tuan sabun samak ni kan dalam kitab fiqh kata tanah. Dalam kitab fiqh kata biturabin. Dia tak kata bisabunin, dia tak kata dengan sabun. Dia kata dengan tanah, biturabin, dengan tanah. Jadi sabun samak ni pun saya tak tahu daripada apa yang diperbuat. Daripada minyak. Sabun tu kan biasanya orang buat dengan minyak kelapa sawit kan. Yang itu tak boleh digunakan. Wallahu alam lah. Sebab tu orang bisnes dia memang macam tu. Dia reka sabun samak lah, dia reka sabun tu lah, sabun. Padahalnya dalam fiqh dah mudah dah. Biturabin, dalam dunia ni tanah banyak. Tanah, air tanah. Kalau tak ada pula tu, kalau kita tak ada lah, benda tu tak ada Ustaz, tanah tak ada. Kalau tanah tak ada, tak boleh buat apa-apalah. Jadi maknanya pakaian tu kita tak suci, tak boleh pakai lah.
Kalau pakai juga, mana kalau kita pakai untuk wuduk, untuk solat, maka solat kita tu hanya dinamakan solat hormat waktu lah sahaja. Sebab dah tak ada pakai yang lain. Contoh je lah. Wallahu alam. Baik, ada lagi soalan? Nak tanya Ustaz? Ya, silakan. Assalamualaikum. Saya nak tanya sebab ada makanan kucing, kadang-kadang dia campur dengan, dia kata ada zat khinzir. So kalau makanan kucing ada zat khinzir tu, semua makanan tu kira mughalazah ke macam mana Ustaz? Kalau ada campuran yang tidak halal, masuk dalam kaedah. Dalam kaedah fiqh kata macam mana? Kaedah fiqh kata iza jatama'al halal wal haram ghulibal haram. Apabila bercampur yang halal dengan yang haram, maka dimenangkan yang haram. Jadi maknanya walaupun ada sedikit daripada campuran khinzir, maka tetap hukumnya adalah najis. Sebab apa? Sebab dalam kaedah kata idza jatama'a, apabila berhimpun al-halal wal haram, yang halal dengan yang haram, ghulibal haram, maka dimenangkan yang haram. Macam tu. Jadi kalau ada campuran makanan sikit daripada khinzir, lemak dia ke, enzim dia ke, maka tetap dihukumkan najis. Wallahu a'lam. Ni ada soalan daripada Wafi Ismail. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana nak menunjukkan kesan air kencing kanak-kanak pada tempat yang susah dicuci seperti atas tilam yang berat untuk diangkat? Baik. Jadi kalau air kencing kanak-kanak lelaki tadi, najis mukhafafah tadi ni, najis mukhafafah tu itu najis kanak-kanak lelaki yang tak sampai 2 tahun kan. Ini najis kanak-kanak ni maksudnya apa? Air kencing kanak-kanak. Air kencing kanak-kanak. Jadi air kencing kanak-kanak kalau bukan najis mukhafafah, maksud kanak-kanak tu umurnya dah 5 tahun, dah 6 tahun. Atau mungkin juga air kencing orang tua. Air kencing bapak dia ke, kencing bapak dia terkencing tempat tidur ke, mak dia terkencing tempat tidur ke. Macam nak hilangkan? Macam nak basuh? Sebab air kencing kanak-kanak yang dah sampai yang dah 5 tahun tu tak namakan najis mukhafafah lagi. Dinamakan najis mutawassithah. Najis mutawassithah. Jadi najis mutawassithah ni dia kena apa? Cara menyuci itu kena hilangkan ain dia dulu. Macam mana pun kena hilangkan ain dia dulu. Maksud ain tu ialah kena hilangkan rasa, bau dan warna. Macam mana nak hilangkan? Kena ambil air jirus, gosok, sabun dan sebagainya lah. Dah hilang dah. Air najis tu, rasa, bau dan warna tu dah hilang. Maka jirus air. Jirus tu macam mana nak buat? Dia tak mengalir. Bukan mengalir tu kena mengalir. Tak. Jirus air. Lepas tu ambil kain buruk yang suci. Lap. Jirus pula lagi. Ambil kain buruk pula yang suci. Lap. Sehinggalah beberapa kali maka dihukumkan suci. Sebab apa? Sebab tilam tu berat, susah nak angkat. Macam tu kat kapet yang telah melekat di atas lantai tu. Jirus lah. Tapi hilangkan ain dia dulu. Okey. Kemudian ada soalan ni daripada Puan Nasimah kata, Ustaz, kalau langsung tiada air mutlak, macam mana nak menyucikan najis mukhafafah? Tak ada jalan. Tak ada jalan lain dah. Nak cuci najis mukhafafah ni, walaupun dia najis mukhafafah, maka nak menyuci ni mesti dengan air mutlak. Percik najis apa ni atas najis mukhafafah tu, akan air mutlak tu kita percik lebih daripada kapasiti najis air kencing tu. Kalau tidak ada air, nak percik dengan apa lagi? Tak boleh lah. Tak boleh lah. Jadi benda yang kena najis tu tak boleh pakai lah. Tetap hukumnya najis. Walaupun mukhafafah sekalipun.
Anak, baik. Habis. Jadi tak suci lah. Tak boleh suci lah benda tu. Okey. Daripada musafir. Soalannya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Sekiranya ada binatang seperti ayam atau ikan termakan daging khinzir, adakah binatang itu masih boleh dimakan atau tidak? Terima kasih. Jawapannya boleh. Cumanya hukumnya adalah makruh. Ikan ke ayam ke makan daging khinzir. Satu ketika dulu kan di negeri Perak, kalau tak silap saya lah. Di negeri Perak, kalau tak silap saya, ada orang bangsa yang Hua ni, dia bela ikan dia bela ikan patin. Kemudian dia bagi makan sisa khinzir. Jadi boleh makan tak? Boleh. Sebab yang kita makan tu bukan khinzir. Yang kita makan tu adalah ikan. Tapi terdiri daging ikan tu daripada zat khinzir tu. Yalah, sekali pun macam tu. Tetapi yang kita makan tu daging ikan, bukan daging khinzir. Cuma ulama kata makan yang macam tu hukumnya adalah makruh, tidak haram. Cuma makruh saja, tidak haram. Bukan kata makan daging khinzir, bukan ikan ayam makan daging khinzir, tak. Ayam makan tai. Ayam kampung makan tai tak? Makan. Jadi kena buat. Jadi kena kuarantin lah. Nak hilangkan makruh tu, ayam tu kena kuarantin. Ikan tu kena kuarantin. Kuarantin selama berapa hari? Selama 40 hari baru hilang makruhnya. Baru hilang makruhnya, tuan-tuan sekalian. Faham tak? Saya buat contoh sini. Katalah ikan patin tu dia makan daging khinzir. Ataupun bahagian daripada khinzir. Dia makan kan? Lepas tu, kita nak makan ikan tu. Kita nak makan ikan tu, kita kena bela dia hidup. Tapi di atas dalam air yang bersih. Bagi makanan dia bersih. Selama mana kena kuarantin tu? Kena kuarantin ikan patin yang makan daging khinzir tu selama 40 hari. 40 hari. Jadi 40 hari, bila selesai 40 hari, tak jadi makruh dah. Sama juga dengan ayam kampung, makan tai. Patuk tai tu kan. Lepas tu kita tangkap sembelih dia. Makan. Hukumnya makruh. Nak bagi hilang makruh tu macam mana? Nak tangkap ayam kampung yang makan tai tu, kuarantin dia. Selama berapa hari? 40 hari. Bagi makan benda yang suci. Atas 40 hari, maka hukumnya adalah suci. Tak hilang. Bukan suci, maksudnya hilang makruh tu. Wallahualam. Kemudian ada soalan daripada Nur Dayana. Nur Dayana. Assalamualaikum Ustaz. Apakah bulu kucing itu dikena najis? Ya. Bulu binatang yang tidak boleh dimakan, hukumnya adalah najis. Ingat tak kita baca yang dulu? Cuma kata ada tak? Ada sebut dulu. Bulu binatang yang tidak boleh dimakan. Maka hukumnya adalah najis. Belum sampai lagi kot. Dalam masalah, kita akan sampai masalah bukan dah sampai dah maksudnya. Dah baca dah. Bulu binatang yang tidak boleh dimakan, hukumnya adalah najis. Okey. Jadi ada dalam kitab ni. Ada dalam kitab bulu binatang yang tidak boleh dimakan, hukumnya adalah najis. Kecuali apabila umum balwa. Maksud umum balwa tu apa dia? Umum balwa tu maksudnya kucing dah banyak sangat dah. Dah tak terelak dah bulu dia tu. Maka ketika itu dinamakan maaf. Tapi tetap najis. Sebab kucing banyak sangat kat rumah kawan tu. 18 ekor kucing.
Ya, 20 ekor kucing. Tu nak tunggu anak kucing tu mengandung pula lagi tu. Tak tunggu pula lagi tu. Ya, mengandung pula kucing tu balik. Sampai dekat 40 ekor kucing kat rumah dia. Anak bulu merata-rata. Anak maka pada ketika tu hukumnya maaf. Maaf. Anak maaf lah tapi tetap najis. Okey. Assalamualaikum Ustaz. Daripada Amaluddin. Ustaz sihat? Alhamdulillah sihat. Terima kasih. Tolong doakan saya. Saya nak review secara ringkas cara menyucikan najis mughalazah. Hilangkan ain, rasa, bau dan warna, ya. Kemudian air tanah tu rata-rata ke permukaan, ya. Yang pertama, afdalnya yang pertama. Jadi air tanah tu tak kira lah. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga tak kisah. Tapi yang afdalnya jiros setelah hilang najis mughalazah tu dah hilang rasa, bau dan warna, jiros air tanah pertama kali itu yang afdal. 6 kali lagi air mutlak. Khalas, habis. Betul tak? Ya, betul macam tu. Kemudian daripada Wafi, maaf Ustaz sekali lagi nak tanya. Kalau najis air kencing terkena toto dan dibasuh dalam mesin basuh, apa hukumnya? Keseluruhan toto tersebut hukumnya adalah najis. Kenapa? Syaratnya kalau nak basuh toto yang kena najis, syaratnya basuh dulu yang kena najis kencing tu, hilangkan dulu airnya. Macam contohlah pakaian kita kena najis. Jadi nak cuci dalam mesin basuh tu kena hilangkan dulu air najis tu, kena hilangkan dulu. Rasa, bau dan warna hilangkan dulu. Okey, contohnya kain ni kain ni bukan kata toto, katalah kain. Ini kena najis air kencing. Lepas tu air kencing ni kita hilangkan dulu najis tu, air najis tu, rasa, bau dan warna tu. Lepas dah hilang tu, baru kita masuk mesin basuh. Kalau kita masuk terus, maka hukumnya seluruh toto tersebut, seluruh kain tersebut, hukumnya najis. Faham tak? Ada soalan lain? I love you too. Cik Amaluddin kata, terima kasih Ustaz, love you. I love you too. Jelas Ustaz, terima kasih. Alhamdulillah. Baik, ada soalan lain? Saya rasa dah sampai masa untuk kita berhenti. Alhamdulillah. Walaupun hari ini saya sibuk, tapi Alhamdulillah saya sempat juga nak buat kelas untuk tuan-tuan. Mudah-mudahan ada keberkatan daripada kelas kita ni. InsyaAllah nak kita sambung pula pada masa akan datang. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya azim wa sultan, ya qadim al-ihsan, ya da'iman ni'am, ya kasirad jud, ya wasi'al ata', ya khafi ya lutub, ya jami' sunnah, ya haliman la ya'jal. Salli rabbi ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sallim wa radha sahabati ajma'in. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal manhu fadla wa anta rabbuna haqqa wa nahnu abiduka riqa wa anta lam tazal zaka ahla ya muyassira kulli asir wa ya jabira kulli kasir wa ya sahiba kulli farid wa ya mughniya kulli faqir wa ya muqawwiya kulli ta'if wa ya ma'mana kulli yassir alaina kulli asir wa tas'alaka yasir. Allahumma ya man la yahtaji ila bayan wa tafsir hajatuna kasir wa anta alimun biha wa khabir. Allahumma inni akhafu minka wa akhafu yakhafu minka wa akhafu mimman la yakhafu minka. Allah bihaqi sayyidina Muhammadin ahrasna bi'ainika allati la tanam wa kanabna bika nafika alladhi la yurab warhamna bi qudratika alaina wa la nanakata sifatana wa raja'una wa sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Waalaikumsalam.